Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, mudah-mudahan kita semua masih lagi diberi kesihatan yang baik. Saudara mara kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dan siapa saja di bumi Malaysia yang bertuhan ini, insyaAllah mudah-mudahan terus berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Kepada mungkin yang sekarang sedang ditimpa musibah, kita doakan. Mungkin yang sedang sakit di hospital dan sebagainya, kita mendoakan mudah-mudahan mereka ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah untuk terus kembali sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. So, seperti biasa, hari ini hari yang ke-15, Perintah Kawalan Pergerakan fasa yang kedua. Kita terus mendoakan dari rumah, dari tempat tinggal kita, agar agar penularan wabak ini dapat kita hentikan bersama-sama. Mudah-mudahan juga kita dapat meneruskan kehidupan. Kita masih menantikan rakan-rakan untuk masuk. Okey, boleh share kita punya live Facebook untuk hari ini. Kawan-kawan, kita sharekanlah untuk makluman rakan-rakan lain. Sebab hari ini kita akan bersama dengan seorang panel, orang muda tapi ilmunya sangat tinggi, iaitu Ustaz Nazri Ar-Rijal, merupakan YDP, Majlis Guru Kaunseling Daerah Seberang Perak, juga merupakan seorang ustaz, juga merupakan seorang penulis skrip, penulis skrip drama Al-Kazab, dan juga pembantu penulis skrip bagi cerita Nur. Jadi insyaAllah hari ini kita akan berbicara dengan beliau beberapa perkara yang kita sedia maklum. Dalam keadaan kita sekarang ini, kita punyai keterbatasan pergerakan. Nak pergi ke mana-mana, hanya ketua keluarga saja yang dibenarkan, yang lainnya perlu berada di rumah dan sebagainya. Jadi akan ada beberapa isu yang akan kita bincangkan bersama. InsyaAllah. Cikgu Zairi kata, duha jangan lupa ya sahabat-sahabat. InsyaAllah doa hapus COVID-19, insyaAllah, amin. Satu peringatan yang baik, satu perkongsian yang baik. Solat duha, insyaAllah masih ada masa untuk kita buat. Lepas ni pun kalau habis ni, insyaAllah masih ada masa untuk kita buat bersama-sama. Okey, saya terpanggil hari ni nak memperdengarkan sebuah lagu. Baru ni saya perdengarkan lagu ini khas untuk beliau, iaitu Suaraku Syairku, yang dinyanyikan oleh kalau tak salah saya daripada kumpulan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apa, kita dengarkan. Saya pun terlupa nama kumpulan ni, tapi diolah daripada kumpulan Khalifah. Okey, tapi lagu lirik melodi yang sama, tapi liriknya telah diubah kepada tajuknya Doa Wira Negara. Jadi sebelum kita meneruskan, saya nak bawalah rakan-rakan kita perdengarkan lagu ini sebentar. Okey, sebagai tanda ucapan terima kasih. Okey, apa yang ditulis kat sini, lagu ini ditujukan khas buat wira dan wirawati negara kerana mereka berani berada di barisan hadapan untuk negara demi menyelamatkan rakyat Malaysia. Semoga perjuangan mereka diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bantu mereka dengan menyahut cabaran perintah berkurung, perintah kawalan ini untuk memutuskan rantaian wabak. Mari kita dengar sama-sama lagu ini, tuan-tuan, sebagai pendahuluan kepada kita punya live pada hari ini, insyaAllah.
Lagu khas yang ditujukan khas kepada barisan Perdana kita. Kita juga mendoakan kepada mungkin rakan-rakan, orang-orang yang kita kenali yang ketika ini diuji dengan musibah, sakit dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi mereka kesembuhan, diberikan kesembuhan untuk kembali seperti pulih seperti sedia kala. Baik. So sebelum saya menghubungi panel pilihan kita, saya suka nak berkongsilah tentang beberapa data. Tapi sebelum tu saya nak petik sikit satu dua pantun yang telah direka khas oleh panel kita ni, Ustaz Nazri Arizal ni. Pantun dia bertajuk Pantun Guru Kaunseling. Pantun Guru Kaunseling. Apa dia kata kat sini? Apa diharap kasih yang mati, entahkan insan, entahkan hantu. Apalah disimpan resah di hati, izinkan kami datang membantu. Bukanlah anak si kambing biri, jika janggut penuh di dagu. Bukanlah kami si pari-pari, empati kami janganlah diragu. Ayat terakhir, okey? Kalau anda pergi ke Kangar, harum manis bolehlah dijeling. Kalau mencari seorang pendengar, carilah kami Guru Kaunseling. Itu sedikit beberapa kerat pantun yang telah dihasilkan oleh saudara Nazri Arizal kita ni lah, Ustaz Nazri kita. Okey, so kita nak share sikit fakta-fakta berkenaan dengan semalam punya. Okey, 4 April. Okey, kes baharu 150 kes baharu, menjadikan jumlah kita daripada 333 itu kepada 3483. Jumlah yang telah discharge 915. Kes kesembuhan agak menurun berbanding semalam, tapi masih menunjukkan peningkatan 88 orang, dan kes yang sedang dirawat 2511, dan kadar kematian semakin hari semakin meningkat kepada 57 kematian. Seperti biasa difahamkan yang meninggal itu dia ada campur dengan penyakit-penyakit kronik yang lain. Okey, saya ingin juga mengucap salam takziah kepada bonda sahabat saya, saudara Mokhtar yang mana bondanya baru saja meninggal sebentar tadi. Tuan Mokhtar kita ni merupakan yang naib yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Kedah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Tuan Mokhtar. Dan juga saya juga mohon pada rakan-rakan mendoakan ayah kepada sahabat saya yang kini sedang berada di Hospital Kangar, mengalami kesesakan, sesak nafas, tapi pada ujian yang pertama dikatakan negatif COVID-19. Tapi hari ini doktor akan buat lagi sekali untuk menentukan sama ada positif atau tidak. Maka sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan beliau akan kembali sihat. Dan juga siapa-siapa sahaja yang kita kenali, sama-sama kita berdoa agar mereka terus sihat walafiat. Okey, saya nak baca sikit tentang undian awam Telegram yang telah dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara secara rasmi. Kita melihat kesediaan rakyat Malaysia. Adakah saya patuh pada perintah pergerakan kawalan pergerakan? Ya, hampir 99% mengatakan patuh. Ada juga yang kata di sini, adakah anda bersedia menghadapi pelanjutan tempoh perintah kawalan hingga 14 April? Itu yang lama. Hanya 84 saja yang bersedia. Yang lagi selebihnya itu tidak bersedia. Okey, saya difahamkan 10 April ini adalah tarikh sangat penting untuk kita semua lalui. Sebab 10 April ini pihak kerajaan akan sekali lagi menentukan sama ada PKP ni dilanjutkan ataupun berhenti setakat 14 hari bulan. So, sementara kita masih ada 5 hari lagi, so tolong sangat-sangat lakukan yang terbaik. Kalau kita tak nak PKP ini dilanjutkan, tolong lakukan yang terbaik supaya pada 10 hari bulan nanti bila diumumkan, insya-Allah ada berita baik. Tapi andai kata PKP ini dilanjutkan, kita redha, kita bersabar, kita rasional. Kita ingatkan bahawa benda ini berlaku
ada hikmah di sebaliknya. Sebab hari ini kita nak bersembang tentang hikmah di sebalik berlakunya musibah COVID-19 ini bersama dengan panel pilihan kita. Okey, masih 17 kawasan red zone. Okey, dan ada juga beberapa tempat yang masih lagi tiada kes, seperti di Kedahian, di Kelantan Macang, di Terengganu, Hulu Terengganu, kan di Sabah Sarawak tu banyak tempat. Mungkin itu jauh-jauh kawasan-kawasan yang dalam pendalaman. Baik. Ini saya nak kongsi sebelum saya telefon call. Saya dah dapat satu e-book, e-book yang telah dihasilkan oleh 3 orang doktor muda dengan bantuan daripada Prof Datuk Prof Dr. Muhayyam Mohamad. Mungkin banyak dah di-share ke dalam grup masing-masing. Saya rasa tajuknya Cinta Dalam Ujian. Cinta Dalam dan Ujian, yang dihasilkan oleh 3 orang doktor, iaitu Dr. Nur Hanisah, Dr. Saidatul Husna dan Dr. Amalina Nudin. Ketiga-tiga ini telah menghasilkan tajuk e-book ini ialah Cinta Dalam COVID-19. Okey, seperti mana kita tahu, COVID-19 ini adalah isu semasa yang terbesar, di mana namanya sentiasa terukir di bibir setiap manusia di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia benci tentangnya. Namun kita percaya COVID-19 ini juga adalah makhluk Allah yang Allah hantar. Ia ciptaan yang bergerak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kami percaya, kita percaya yang berkuasa itu adalah pencipta. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Makhluk itu lemah dan tiada daya sama seperti kita. Okey, Profesor Dr. Mahya kata apa kat sini? Sering ingatkan kita semua supaya fokus pada kasih sayang tanpa syarat kepada semua ciptaan Allah, sama ada yang baik ataupun yang kurang baik. Okey, ujian, tuan-tuan, sekarang kita diuji musibah. Ujian adalah satu bungkusan luaran yang di dalamnya terdapat manisan. Bungkusan tersebut kita tidak mahu dan kita ingin buang. Yang kita mahu hanya isi dalamnya. Yang kita inginkan hanya kebaikan. Begitu analogi yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita diuji oleh Allah dengan bungkusan COVID-19 sekarang ni yang penuh cabaran. Namun kita perlu percaya ada manis di dalamnya, iaitu pengajaran dan kasih sayang Allah. Ada sesuatu yang Allah sedang didik kita semua. Okey, semoga kita semua berjaya jadi hamba yang memandang kepada setiap yang berlaku itu adalah kasih sayang daripada Allah. Okey, postpone sarapan. Terima kasih Tuan Cikgu Zairi. Okey, insyaAllah. So, terima kasih kepada penulis e-book ini, Nur Hanisah, Saidatul Husna dan Amalina Nudin. Saya nak berkongsi ada satu tajuk. Dalam banyak-banyak tajuk ini, tajuk yang pertama sekali iaitu 10 perkara tentang cinta COVID-19 sedang ajar kita semua. So, saya sharekan sedikit apa dia yang 10 tentang perkara tentang cinta. Dan kita sedia maklum, hari ini kita sedang merindui. Kita merindui macam-macam. Kita rindu pada ahli keluarga kita yang berada di kampung, tak sempat kita balik. Seorang ibu mungkin merindui anaknya yang tak dapat balik, yang terkandas di universiti dan sebagainya. Kita merindui sekolah. Umat Islam khususnya akan merindui masjid, tempat yang sangat suci, yang sering kita bersama-sama untuk beraktiviti di sana. Saya nak baca 10 perkara tentang cinta. Habis saya baca yang ni, saya akan terus hubungi kita punya panel, insyaAllah. Apa yang dia kata? 10 perkara tentang cinta. Cinta COVID-19 sedang ajar kita semua. Yang pertama, guru mula merindukan anak muridnya. Yang kedua, ibu bapa menanti-nanti masa untuk bertemu anak yang terpisah jarak. Yang ketiga, ibu lebih prihatin dengan kebersihan dan makanan sihat buat suami dan anak-anaknya. Yang keempat, ibu memasak dengan lebih kasih sayang buat seisi keluarga. Yang kelima, anak-anak suami lebih menghargai nikmat masakan hasil air tangan ibu isteri pada waktu ini. Isteri berpakaian cantik di hadapan suami. Masyarakat Islam mula merindukan masjid, tempat sumber kekuatan jasad dan roh. Apalagi, yang ke-8, manusia lebih menghargai nikmat bersiar-siar di luar rumah dan bertemu dengan alam. Yang ke-9, masyarakat mula menghargai kerja-kerja frontliners, terutama kaki tangan hospital yang terkedepan dalam memerangi wabak ini. Kita bertambah cinta kepada pencipta makhluk
yang diberi nama COVID-19, berdoa dengan penuh harapan semoga ia diangkat semula dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, terima kasih Kau ciptakan makhluk ini sebagai bungkusan hadiah untuk kami, lebih dekat dan bertambah cinta kepada Engkau dan sesama manusia di sekeliling kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang mungkin menjadi asbab turunnya ujian ini. Dengan kuasa-Mu, kami mohon Kau selamatkanlah kami dan ambillah semula bungkusan hadiah ini dari negeri kami dan tinggallah kami manis isi di dalamnya. Okey, itu antara sedikit kandungan. Mungkin tuan-tuan boleh terus membaca. Jadi, cinta dan rindu. Semakin hari kita semakin merindui kehidupan kita yang sebelum ini. Seperti mana semalam, kehidupan kita sebelum berlakunya 18 hari bulan Mac. InsyaAllah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan saat-saat itu akan kembali. Dan waktu itu kita lebih memiliki nilai keinsanan yang tinggi, nilai kemanusiaan yang tinggi, saling menghargai antara satu sama lain dan tidak mementingkan. Sekarang pun kita tengok politik tak menjadi satu isu. Parti ni tak ada berbalas. Semuanya saya sekata untuk sama-sama untuk kita membahas ini. Okey, saya akan kontak tuan ustaz kita. InsyaAllah kita akan dengar apa yang boleh kita kongsikan bersama pada hari ini, insyaAllah. Baik, tunggu. Mudah-mudahan ustaz angkat. Saya rasa ustaz dah bersedia untuk sama-sama dengan kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Nazri Ar-Rizal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat lah. Dah bersarapan pagi ke? Dah selesai lah. Dah selesai dah. Tak pun masak sekali apa? Dah. Hari ni kita makan semalam tak sempat. Kita makan semalam. Berjimat cermat lah, insyaAllah. Okey Ustaz, sebelum kita nak sembang panjang sikit, boleh tak Ustaz cerita sikit secara ringkas? Dah cuti banyak hari ni, dah masuk hari yang ke-15 PKP ni. Apa rutin harian Ustaz sikit secara ringkas? Yang kawan-kawan kita boleh dengar. Sebab saya tahu Ustaz pun dalam cuti pun saya rasa masa tu sentiasa terisi dengan berbagai jenis perkara, betul ya? Tolong Ustaz share dengan kawan-kawan. Mungkin yang duk buat, saya pun faham Ustaz duk buat live juga dan sebagainya kan? Nak buat live sikit. Share sikit dengan kawan-kawan. Mungkin kita boleh ikuti lepas ni ramai-ramai, insyaAllah. Okey, bismillah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar apa? Boleh dengar tak? Boleh, insyaAllah. Saya rasa. Okey. Alhamdulillah, hari ni saya tak ingat dah hari berapa dah kita dalam tempoh PKP ni. Bila ikut PKP ni kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang hari pun kita lupa. Ini hari yang ke-19 kalau tak salah saya. InsyaAllah. Baik, maka dalam tempoh PKP ni dari sudut peribadi lah apa yang aktiviti yang saya buat. Pertamanya kita ada buat satu grup Telegram dengan pelajar sekolah saya lah sendiri. Itu untuk kita punya orang kata macam support team lah. Itu bidang ini counselling lah kalau ada apa nak berbual dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya saya isi masa dengan saya ada buat live dekat saya punya page gereja tu dengan sahabat-sahabat follower. Kita buat pengajian sirah berdasarkan hadis lah. Pengajian sirah lah? Bila tu Ustaz? Pengajian sirah. Ya. Bila tu? Kita buat random berdasarkan line. Sebab line pun problem sekarang. Tapi yang line elok selalu kita saya buat lepas isyak lah. Lepas isyak. Biasanya lepas isyak lah. Kita buat bersama-sama lah. Satu hari satu hadis. Satu hari sekali sajalah. Biar kebiasaannya lepas isyak. Okey, lepas isyak kawan-kawan bolehlah nanti cuba buka di page. Page apa Ustaz nama dia? Page Ibnu Rijal. Ibnu Rijal. Okey, page Ibnu Rijal. Okey, kepada yang baru masuk, terima kasih kerana untuk tonton. Ni tontonan tinggi ni Ustaz. Berbanding hari-hari lain. Semua nak dengar Ustaz bercakap ni, insya-Allah. Okey, lepas tu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau ada telefon juga apa yang saya buat, saya nak kongsi sikit lah apa yang saya buat. Saya sekarang masih lagi belajar. Okey. Jadi kami dapat arahan daripada pihak universiti tidak ada pertemuan kelas face to face sampai bulan 9 tak silap. Sampai bulan 9, masya-Allah lama jadi makanya peperiksaan final depa cancel. Depa gantikan dengan assignment.
assignment tu di triple up macam tu. Oh. Jadi memang sibuk dengan assignment lah. Sibuk dengan assignment lah. Banyak sikit. Oh, maksudnya markah ni. markah diberikan berdasarkan assignment yang kita buat tu lah. Ya, macam tu. Okey. Tiga final. Itu antara rutin harian yang selalu buat lah, no? Ya. Tu ada dok main suka neka dengan anak ke apa kat rumah ke? Tu antara rumah sempat lah. Anak saya baru 2 tahun lebih. Baru lah macam apa. Dalam fasa ni baru nak boleh belajar cakap sikit. Baru nak boleh belajar nak acquire satu-satu skill kan. Ya. Antara rumah dia tu lah. Masa ni pula saya ada di rumah. Sempat lah. Alhamdulillah lah. Ni Cikgu Zairi ni kata apa? Rindu Ustaz. Lama tak jumpa. Saya peminat Ustaz. Saya pun peminat Ustaz juga. Itu antara hikmah lah, no? Antara hikmah bila tadi saya sempat kongsi tu yang kata 10 cinta COVID-19 tu. Antaranya macam tu lah. Kita ada banyak masa di rumah. Kita banyaklah boleh tengok apa-apa yang macam Ustaz pun saya tahu sebelum ni pun banyak keluar untuk berdakwah dan sebagainya, bagi ceramah apa. Ini antara masa terbaik yang kita bersama dengan keluarga lah, no? Okay, so kita nak cerita sikit hari ni. Hari ni kita pasang lagu pun syadu sikit. Lembut-lembut sikit. Sebab saya yakin kita dah mula rindu. Benda yang paling kita rindu rasanya nak ke masjid. Dah 3 kali Jumaat dah, Ustaz. Kita tak ke masjid, tak dengar khutbah Jumaat dan sebagainya. Kita mungkin rasa agak luar biasa lah. Tapi dalam menghadapi musibah ni, Ustaz, COVID-19 ni, nak tanya lah, Ustaz, pendirian kita sebagai orang yang beragama Islam. Apa pendirian kita dalam kita nak menghadapi musibah ujian COVID-19 ini? Boleh Ustaz ceritakan sikit? Seperti mana kita sudah maklumlah, Islam dan juga agama apa pun saya kira semuanya menggalakkan umatnya membuat baik. Dan bagi saya Islam dan juga agama-agama lain pun memang menekankan kesudahan yang baik ataupun menjaga keharmonian, menjaga kemaslahatan bagi segala umat dia. Tapi dalam konteks Islam itu sendiri, saya nak bawa sudut Islam lah kan. Bagaimana Islam itu sendiri dia sangat menggalakkan apa saja yang bersifat kemaslahatan. Meskipun kita berhadapan dengan arahan untuk kita tidak pergi untuk solat Jumaat dan sebagainya. Saya nampak saya nak bahagikan benda ni pada beberapa perspektif. Yang pertamanya perspektif akidah lah. Perspektif akidah ni Allah SWT nak mengajak kita dalam berlaku fasa ini di mana satu dunia tak pergi sembahyang Jumaat. Dia katakan macam tu tengok. Kira Arab Saudi pun dah kosongkan. Mekah pun dah kosong Jemaah pun tak pergi satu dunia, tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawasanya dalam keadaan satu dunia tak pergi sembahyang Jumaat, solat Jumaat tak didirikan, hatta sampai di Masjidil Haram pun dikecilkan skop dia untuk orang nak buat ibadat umrah dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah masih bertahan. Matahari masih naik, bulan masih naik, hujan masih turun, pelangi masih bersinar, angin masih berjalan. Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita satu pengajaran kat sini bahawasanya meskipun satu dunia tak beramal pun, tetapi kerajaan Allah masih kuat. Kerajaan Allah untuk berdiri dengan sendirinya. Itu dia perspektif akidah lah. Kita kepada kita bahawasanya kita ni kadang-kadang kita rasa angkuh sangat. Kita rasa macam amalan kita ni besar sangat. Kadang-kadang kita rasa kita ni lah yang paling warak atas dunia ni. Kita merendahkan orang lain. Tapi Allah Ta'ala nak ajak kita. Nak ajak kita bahawasanya tak tahu mana pun dah macam tu lah ibaratnya. Meskipun tidak didirikan, tidak dibangunkan, tidak diimarahkan rumah itu, tetapi kerajaan Allah masih steady. Macam tu. Tak terusik pun. Dia satu sudut lah. Dia satu sudut macam tu. Yang keduanya, saya melihat dalam konteks ini adalah itu di sudut akidah lah. Di sudut fikahnya, memang dalam kaedah Islam kita diajak dalam satu kaedah disebut oleh para ulama sebagai dikatakan darul mafasid aula min jalbil masalih, iaitu membendung kemudaratan lebih utama daripada mendahulukan kebaikan, mendahulukan masalih, iaitu masalih macam kebaikan lah. Walaupun solat Jumaat itu baik, menjadikan solat beramai-ramai itu baik, solat Jumaat itu baik, tetapi bila bertembung antara kemudaratan dengan kebaikan, maka didahulukan untuk kita bendung dulu mudarat tu. Sebab kita bersabar saat kita berehat, bukan berehat, kita bersabar saat daripada jemaah tak dapat jemaah minggu 2 ni, agar kita dapat visual jemaah sampai kiamat. Itu dia punya prinsip dia. Kita bendung saat dulu in order untuk kita nak boleh jemaah lagi lama nanti tu. Itu prinsip dia.
Prinsip dia. Para ulama dunia bersetuju dalam tu bukan kita pasal dia tengok di tengah media sosial kata ini semua agenda-agenda yang tidak elok nak bagi orang Islam tak pergi sembahyang. Itu bukan soal nak bagi orang Islam sembahyang. Kita melihat dalam isu ni semua tak boleh pergi. Hatta orang Buddha tak boleh pergi dia punya tokong dia, orang Hindu tak boleh pergi kuih dia, orang Kristen tak boleh pergi. Semua agama. Dalam satu sudut ini bermaksud dia tidak boleh perkumpulan ramai-ramai, itu je poinnya. Dan Islam tak menghalang mana tu. Itu nak beritahu bahawa Islam ni satu agama yang cukup toleransi. Itu poin penting dia. Islam agak kita kan kalau kita tak mampu sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang berbaring. Atau kalau tak boleh berbaring, boleh pakai mata sekalipun. Dan kalau kita pergi musafir, kita ada rukhsah, kita boleh buat jamak, gabung dua solat, boleh buat qasar, shortcutkan solat itu, potong bahkan solat itu. Bermaksud Allah Ta'ala nak beritahu kita betapa Islam ini toleransi terhadap umat dia. Begitu cukup toleransi sampai tahap bila berlaku musim wabak begini pun Islam ada jawapan. Itu satu pendekatan yang cukup baik, itu satu mesej yang cukup baik bahawasanya agama ini satu agama yang open kepada umat dia. Toleransi, sentiasa ada jawapan, sentiasa ada solution untuk apa-apa masalah. Jadi kata-kata kita yang beritahu orang begitu orang kata apa tegas sangat kata kena pergi sembahyang juga jangan peduli, itu bagi saya tu kata-kata yang tidak enak. Tak perlu terlalu ekstrim lah kan Ustaz. Sebab ada yang tengah tu dia pakai konsep tak apalah kita tawakal lah. Sesuai ke dalam keadaan sekarang ni? Kita tahu kita sedang berhadapan dengan isu yang sangat serius, tapi kita pakai konsep tak apa kita tawakal ya. Kalau nak kena tak kena tak apa. Boleh ke? Boleh ke Ustaz macam tu? Tawakal satu konsep dalam Islam, tapi tawakal itu dia datang selepas tindakan. Dalam Quran sebut fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berazam, bertekad, berbuat ikhtiar, maka bertawakal. Tawakal dalam konteks COVID ini adalah bila kita duduk di rumah, itu maknanya tawakal. Itu tawakal. Bukannya tawakal pergi sembahyang. Tawakal lah, tak kena. Bukan kita keluar, kita beronda semua. Tak tawakal lah. Itu satu konsep lari. Sebab Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, wa firru minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kamu daripada sakit. Majzum ini sakit kusta, itu wabak lah wabak. Kamu larilah daripada wabak seperti bila kamu lari daripada singa. Nabi sebut dalam hadis Imam Bukhari. Bermaksud ini jelas. Konsep ini adalah kita mengelak daripada azab. Yang kita elak benda-benda tu. Dan kita tawakal. Setelah kita dah elak, kita tawakal. Itu tawakal yang benar dalam hidup Islam. Bukan kita pisah diri kepada kita tawakal. Tak kena. Tak kena lah macam tu. So maksudnya tawakal sekarang ni adalah berada di rumah. Redha dan tawakal kita terus berada di rumah. Kan kalau saya boleh kongsi sikit lagi kena. Dalam bila sebut tentang isu menutup masjid dan sebagainya ni, dia bukan satu isu baru, bukan satu benda yang baru berlaku dalam dunia. Dia kalau saya boleh ikut kat sini, saya ingat saya lah. Kalau saya boleh ingat ada 3-4 peristiwa pernah berlaku dalam sejarah Islam yang menyebabkan memang masjid ditutup, memang disebabkan wabak. Kalau saya boleh kongsi di sini, pada zaman sahabat lagi ada satu peristiwa disebut sebagai tahun Amwas. Satu wabak tahun yang berlaku dekat satu tempat di Amwas. Tahun itu dia berlaku selama 10 tahun. 10 tahun, masya-Allah. So kalau kita berlaku baru 2-3 bulan ni, nak dibandingkan dengan wabak tersebut dalam zaman itu yang tidak ada kelengkapan teknologi, lagi sakar lah. Bahkan sehingga menyebabkan salah seorang sahabat Nabi Abu Ubaidah Al-Jarrah syahid meninggal dunia disebabkan wabak ini. Itu yang berlaku pada zaman sahabat. Kemudian disebut juga lagi berlaku dalam satu wabak disebut sebagai wabak Tunis yang berlaku kalau hari ini dalam zaman aku disebut sebagai Tunisia lah, tetapi dia berlaku di Qairawan dalam tahun 300 Hijrah lebih, tak silap saya 395 Hijrah, pun menyebabkan ramai yang terkorban dalam tahun 300 Hijrah. Kemudian pada tahun 400 Hijrah lebih, dalam tahun 40 Hijrah berlaku wabak dekat Andalusia, kerajaan Islam masa tu kan, Andalusia, yang menyebabkan korban puluhan ribu orang sampai tahap ulama buat keputusan zaman itu di Andalus begitu banyak budaya hedonism. Mereka masa tu dipengaruhi oleh pemuzik nama Zuriat. Mereka rajin menyanyi lah masa tu, nyanyi berhibur ni. Maka ulama kata untuk menghancurkan wabak ini, maka kita kena hancurkan alat-alat muzik. Tapi ini pada kata zaman tu lah, bukan saya kata hari ni lah. Mereka buat dulu macam tu. Maka akhirnya Alhamdulillah wabak tu hilang. Wabak tu hilang itu ijtihad para ulama di Andalus zaman itu. Kemudian ada satu lagi wabak yang berlaku setahun selepas itu.
Kalau saya tak silap, wabak ni dia merebak daripada Andalus. Dia berlaku dalam setahun selepas wabak Andalus. Yang dia lagi teruk. Ibn Jauzi sebut dalam kitab Syirah mengatakan satu hari 17,000 orang mati. Masya Allah, 17,000 tu. Dan orang Islam masa tu terpaksa tutup masjid sebab tak ada orang nak pergi sembahyang Jumaat, sebab semua yang sibuk menguruskan jenazah. Hari-hari dudukkan urus orang mati saja sampai sembahyang pun takkan buat. Tak sempat nak dirikan jemaah. Kemudian yang paling terakhir saya ingat saya, yang saya sebut tadi tu disebut dalam tarikh Ibn Asir dengan kalau dalam ni ada orang nak tanya, orang tak tahu kan. Ibn Asir disebut dalam kitab tarikh Ibn Asir, kemudian dalam Siyar A'lamul Nubala Imam Zahabi berakam kisah ni. Maksudnya memang berlaku, bukan cerita ni baru diadakan, tapi memang dirakamkan lama dalam kitab-kitab Islam. Yang terakhir tahun 827 Hijrah, iaitu disebut sebagai bencana Mekah. Wabak yang berlaku di Mekah menyebabkan orang tak boleh pergi semayang atau Masjidil Haram, sehingga akan dikeluarkan arahan khalifah zaman itu hanya imam dengan Bilal saja boleh pergi semayang. Imam dengan Bilal, azan, semayang tak boleh. Maksudnya perkara yang sedang berlaku kepada kita hari ini bukanlah melanggar syariat. Bukanlah satu benda yang baru yang menyebabkan hari ini kita katakan Islam dah telah terancam sebenarnya semayang. Bukan. Islam memberi jawapan kepada benda tu bahawasanya this is the solution. Ini jawapannya. Bila berlaku wabak ini, Islam kita ada jawapan. Kalau perlu tutup sebentar. In order for us untuk buka lagi lama nanti. Tutup untuk sementara, untuk kita nak dapat nikmat tu lebih lama lepas ni, insyaAllah kan. Untuk nak buka lagi lama nanti. Bahkan ingat saya lah, yang saya kata yang Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia tu, selepas dia syahid daripada wabak tahun itu, wabak tu cerita dia, penutup cerita tu, selalu orang nak tahu penutup cerita tu macam mana boleh selesai wabak tu. Seorang sahabat Amr bin Al-As, masa ni dia di Mesir, tetapi masa tu lain tu besar. Dia buat satu, orang kata macam PKP juga lah, PKP versi Amr bin Al-As lah. Dia keluarkan arahan, dia kata, dia sebut macam ni, dia kata wabak ini dia akan merebak seumpama api, dia kata. Maka dia kata berdiam dirilah kamu di rumah-rumah masing-masing ataupun bersembunyilah di Gunung Gana. Dia sebut macam tu. Maka wabak ini akan terpadam. Maka alhamdulillah selepas pada tu, lepas ijtihad Amr bin Al-As, maka wabak itu pun putih macam tu. Rantaian wabak itu putus. Maka bagi saya konsep yang Amr bin Al-As bawa ini adalah konsep PKP je lah, kan? Betul. Memutuskan rantaian ataupun menjaga jarak, apa bahasa Inggeris tu, apa distance. So kan? maksudnya berada sekarang ni bila kita berada je di rumah, maksudnya kita pun sedang berjihad jugalah. Ya, kita do our part. Kita buat kerja kita. Polis di bidang dia, nurse bidang dia, para doktor bidang dia. Kita bilang kita pun kita menyumbang. Semangat kita adalah apa? Semangat kita adalah dengan semangat duduk rumah. Ingat Tan Sri Perdana Menteri kita, bantulah kami dengan duduk di rumah. Mana ada satu kerja yang cukup macam mudah untuk kita buat itu, bantu kerajaan dengan duduk di rumah. Selalu bila bantu kerajaan kena keluar. Jadi Tuhan nak bagi bantu kerajaan duduk di rumah. Saya kalau biasa nak kata lah, kalau lah bayi kecil boleh cakap lah. Kalau lah bayi kecil boleh cakap, dia tak tahu apa-apa kan. Dia nak minta agar COVID ni bertahan lama lah. Kalau dia boleh cakap. Bagaimana? Pasal dia kuat mata mak dia ada di sebelah dia, ayah dia di sebelah. Ayah hari ada dalam 24 jam lah. Ya, betul Ustaz, betul. Dia tak mengerti kan. Dia tak mengerti lah sakit tu macam mana. Tapi kalau lah dia boleh cakap, dia nilai apa benda lah yang mak dengan ayah buah duduk rumah ni kan. Kalau dia boleh cakap, kita biarlah buat kan. Tapi dia lah budak-budak lagi. Itu orang akan berselingan je lah. Ya, betul lah. So kira betul lah. So maksudnya kerinduan tu sebenarnya semakin menebal lah. So kita kena sabar Ustaz lah. Macam yang hari tu yang isu yang sembahyang jemaah di sebuah surau kalau tak salah. Tak apalah, kita anggap benda ni ada hikmah di sebalik apa yang berlaku kan. Ya, di sebalik memang ada hikmah. Dan Tuhan nak bagi kita duduk lama di rumah. Dalam keadaan bagi jalan, kerjaan bagi duit. Kalau tak berlaku wabak ni secara mungkin kita tak nampak susah payahnya bekerja dalam bidang kesihatan. Soalan ni kan kita tak tahu. Tapi bila berlaku ini baru kita nampak satu hati Tuhan buka sampai tahap kerajaan bagi berbilion untuk rakyat. Kita dapat tengok Allah Akbar, hebat lah. Kita mula kenal orang dengan musibah ini. Kita tersalah Datuk Dr. Marisha, Ketua Kesihatan Malaysia, tersalah kredibiliti dia. Ramai tokoh-tokoh
wira-wira yang kita baru kenal dengan peristiwa ini. Yang kita baru kenal hati budi masing-masing. Dan saya nampak apa yang hikmah terbesar yang masa kita di rumah ni, satu kita kena ingat lah, saya ni untuk saya lah. Nabi sebut dalam hadis Nabi kata ni'matan ma'bud fi imakati minnas asyiha wal fara. Ada dua nikmat yang sering tipu manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat lapang. Jangan tertipu oleh kedua nikmat ini kita. Maknanya bila kita sihat dan bila kita lapang, kita selalu lupa. Maka sekarang ni dalam tempoh PKP kita lapang semua-semua berada di rumah ni tak sebulan kan. Maka kita persiapkan diri kita lah apa yang patut. Ya, bila kita keluar daripada sebulan ini PKP ini, kita ada satu output. Misalnya para ibu ada rezeki baru ke, para ayah dapat projek satu skill baru ke, ataupun anak-anak dapat mendalami ilmu tajwid yang baru ke, anything lah yang bila kita keluar daripada musim ni, kita ada something output kita dan kita boleh jadikan kenangan. Ayah apa kafi ni masa dulu ni, ayah apa kafi masa PKP dulu ni, tak ada hari ni cuti, duduk di rumah, ada sebab ada kafi. Maksudnya ada benda yang kita jadi satu skill yang kita boleh simpan jadi kenangan kita. Ini buah tangan aku masa PKP dulu ni, aku sempat dapat ilmu ni, aku dapat projek skill ni. Itu cantik, itu cantik. Hikmah dia lah kan. Itu hikmah dia lah. So Ustaz, sebelum kita tamat tu, lah kesimpulan harapan yang Ustaz nak kongsikan, nak pesan pada khususnya kita ni lah yang beragama Islam ni, terimalah keadaan yang cuma saya tanya, macam mana status orang yang meninggal akibat COVID-19 ni, status dia macam mana? Sama macam orang yang meninggal sebab taun tu ke ataupun macam mana Ustaz? Ya, kalau ikut dalam perspektif Islam, orang yang meninggal kena wabak adalah dia dikatakan sebagai syahid, tapi dia bukan syahid yang besar macam syahid mahal lah. Tapi dia disebut sebagai salah satu daripada pintu-pintu syahid. Sebabkan boleh wabak, itu hikmah kepada dia lah. Ada kematian yang kesudahan yang baik kepada dia. Kesudahan yang baik. Apa saja musibah yang menimpa manusia itu, dan Nabi kata walaupun terkikut duri pun, Allah Ta'ala akan ganti dengan balasan yang baik. Kita agak macam itulah sampai tahap orang yang menjadi kerana COVID ni, ketika keluarga tak boleh ziarah, keluarga tak boleh uruskan mayat dia, maka yang pasti Tuhan akan bergantikan kepada dia sesuatu yang lebih baik daripada itu. Betul itulah. Okay, so mungkin sikit yang saya kata tadi, kesimpulan harapan, pesanan sikit lah untuk kita terima musibah ini dengan hati yang rela, hati yang redha. Okay, baik, insyaAllah. Yang pertamanya, sebagai penutup lah, saya nak kongsi kat sini, kesimpulannya adalah sebagai orang Islam, apa sahaja yang Tuhan berikan kepada kita itu pastinya ada hikmah. Pastinya ada hikmah. COVID itu datang dalam bentuk serangan, tetapi dalam package COVID itu ada juga package kebaikan. Iaitu kita dapat perbaikan keluarga, kita dapat meluangkan masa di rumah, dapat keluar dengan anak-anak, dan waktu malam suri rumah paling seronok, pasal suami tak keluar lah, itu rumah sekali. Tengok TV ama-ama yang makan teman-teman, itu satu-satu. Yang keduanya, harapan saya adalah kalau boleh kita orang Islam ini kita berpegang dengan pendirian bahawa semua dalam suku Islam kita dilarang untuk memonopoli barangan. Itu penting. Islam mengharamkan untuk seseorang memonopoli barangan. Itu boleh dibeli borong sungguh-sungguh dia tak makan pun. Tapi dia takut dia beli siap-siap. Maka stok habis di supermarket, orang yang susah, yang tunggu bantuan bila sampai baru pipi tak ada dah. Itu Islam mengharamkan benda itu. Saya tengok baru ni di Facebook ada pekerja-pekerja bidang persampahan, bidang pembantu bandaran share, dia berjumpa roti gini berbungkus-bungkus dibuang sebab tarik pun. Ini masalah orang kita berdagang, beli banyak-banyak. Beli banyak atau tak ada nak makan? Dia menafikan orang lain. Dalam Islam itu kau yang dilarang. Itu menjadi satu harapan yang sangat besar bagi saya lah. Kita kena lihat di situ itu kan. Kemudian seterusnya sebagai penutup yang saya share di sini lah. Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, mana saya Abu Ya'la. Dan dia seporsikan doa yang Nabi ajak kita dalam menghadapi wabak. Daripada hadis Pak Imam ni, iaitu kata Nabi SAW, doa ni begini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il aqsam. Saya nak kena. Allahumma inni a'udzu wal junun wal judam. Ya Allah, aku memohon berlindung daripada penyakit sopa, wal junun, penyakit gila, wal juzam, penyakit kusta, wa min sayyi'il aqsam, dan segala setiap sesuatu penyakit yang buruk termasuk dengan wabak COVID.
ini lah. Maka kita itu doa jaga koordinasi dalam kita menghadapi situasi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jalan keluar yang baik, mudah-mudahan kita temui hikmah yang sebenarnya, dan mudah-mudahan kita bekal menjadi umat yang orang kata positif dalam diuji dalam berbagai bentuk. Kita sejik kita dan positif, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. So mudah-mudahan nanti mungkin Ustaz boleh share kot keratan doa tu kalau ada, kan kita akan masukkan dalam page page Penang Kaunselor kita untuk kita amalkan bersama. Mudah-mudahan rantaian COVID-19 ni kita boleh hentikan bersama dengan hikmah yang akan kita bawa selepas ini, insyaAllah bila habis cuti nanti. So saya difahamkan 10 hari bulan ini tarikh keramat akan diumumkan, sama ada PKP kita akan diteruskan ataupun dihentikan. Ya. Apa pun sebagai umat Islam kita redalah. Kita lebih memikirkan banyak kebaikan daripada keburukan yang kita hadapi semasa COVID-19 ni lah. Okey Ustaz, semoga urusan-urusan dakwah Ustaz dipermudahkan, urusan belajar Ustaz tu pun dipermudahkan. Orang-orang mungkin lepas ni boleh buat satu drama kot baru tentang cinta COVID-19. Mana kita tahu lebih kepada kekeluargaan dan sebagainya, kan? InsyaAllah dalam kami boleh jadi pelakon tambahan, insyaAllah. Kalau sekarang nak bantu sikit. Nak lalu depan kamera, insyaAllah boleh. Ramai lagi yang ada ni. Cikgu Manok Suhaili boleh, Cikgu Zairi Al-Balingi boleh. Ramai lagi yang tengok. Kita boleh jadi, tak ada masalah. Okey, so terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang sangat padat. Kita walaupun dalam keadaan yang masa yang agak singkat, tapi insyaAllah yang mendengar pasti dapat merasai. Saya pun semakin dengar semakin rasa banyaknya kekurangan ilmu lagi ni. Banyak lagi yang perlu nak digali. Mudah-mudahan hikmah yang tersembunyi akan kita nampak manisnya suatu hari nanti, insyaAllah. So terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi, insyaAllah. Ya, sama. Baik, insyaAllah. Ustaz Nazri sampaikan salam pada semua. Okey. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Baik, Alhamdulillah selesai satu perkongsian yang sangat bermanfaat dengan sirahnya. So kita dah sedia maklum, sekarang ni kita dah berusaha, tawakal kita adalah berada di rumah. Redha, kita buat yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, tenang di rumah. Ingatlah, setiap apa yang berlaku pasti akan ada hikmah tersembunyi di sebalik sesuatu yang berlaku. So kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatian, pendengaran yang baik. Mudah-mudahan perkongsian pada hari Ahad ini memberikan kita banyak ikhtibar, pengajaran. Okey, sekarang pun baru ni kalau tak salah saya dengar dalam berita Arab Saudi pun dah melakukan darurat. Maksudnya tak akan ada lagi umat Islam yang boleh masuk ke kawasan Masjidil Haram dan sebagainya. Masya-Allah. Tapi kita sama-sama berdoa macam dia kata tadi, tutup untuk seketika, untuk nak dibuka semula untuk satu jangka masa yang sangat panjang. So kita doakan semoga semuanya berakhir. Doakan juga pada rakan-rakan kita, umat Islam yang lain yang di luar sana yang sekarang berada dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Moga dipermudahkan urusan. Semalam pun saya sempat habis saja saya sempat bergegas pergi selepas Zuhur ke hospital Kepala Batas untuk menyampaikan sumbangan. Saya melihat bagaimana bentuk keselumusnya pihak-pihak KKM ini, kesihatan ini, termasuklah dengan guardnya dan sebagainya menjalankan tugas mereka. Dan pada masa sama saya menyampaikan sumbangan, ada juga orang lain, orang awam biasa yang sampai untuk menyampaikan sumbangan yang berbentuk makanan. 2 plastik besar, banyak nasi ayam, nampak sedap. Sebagai tanda penghargaan, maksudnya di situlah kita nampak nilai keinsanan semakin tinggi, menghargai antara satu sama lain, menyokong penuh usaha-usaha orang lain. Itu yang kita harapkan selepas ini, bila tamat saja PKP ini, kita semua saling menghargai antara satu sama lain. Setakat itu dulu untuk hari Ahad, hari yang ke-19 PKP. Saya doakan semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, jaga diri, tenang di rumah, stay at home, stay safe. Buatlah apa saja macam Ustaz kata tadi. Mungkin selepas habis tempoh PKP ini kita keluar dengan satu skill yang baru, kemahiran yang baru. Mudah-mudahan itu menjadi satu kenyataan. Masih pada semua yang melihat, jumpa lagi
InsyaAllah mungkin esok kita tengok siapa pula yang akan kita berkongsi pandangan. Pada yang terus dari hari ke hari menjadi penonton setia, terima kasih banyak-banyak. Saya masih belajar dan banyak lagi perlu yang saya belajar. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.